Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa kabar semua? Cikgu harap semua orang sihat ya. Okey, hari ini kita sambung bab 4. Cikgu mau habiskan hari ini bab 4 ya. Okey, so kita tengok lipid. Lipid ni kita familiar lah dengan lipid ni kan. Kita pernah belajar masa menengah rendah. So lipid ni ataupun nama lainnya lemak ya. Lipid ni sebenarnya lemak itu adalah sebahagian daripada lipid. Okey. Okey. Lipid ni adalah sebatian hidrofobik, wujud secara semula jadi dalam tisu haiwan dan tumbuhan. Okey. Wujud secara semula jadi dalam tisu haiwan dan tumbuhan. Dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan oksigen. Tidak larut di dalam air. Okey. Ni sebatian hidrofobik. Masih ingat lagi apa maksud hidrofobik? Ingatlah kan? Hidrofobik, dia tidak akan tertarik kepada air. Molekul yang tidak tertarik kepada air. So, dia tidak akan larut di dalam air lah. Okey, kemudian dia larut di dalam larutan, larutan organik seperti alkohol, ether dan kloroform. Okey. Lipid ni, lipid ni ada 1, 2, 3, 4 jenis. Yang pertama lemak dan minyak, yang kedua lilin, ketiga fosfolipid dan keempat adalah steroid. Okey. Okey, kita tengok lemak dan minyak. Lemak dan minyak ni dia terbentuk daripada satu molekul glycerol akan bertindak balas dengan asid lemak, 3 molekul asid lemak untuk membentuk satu molekul triglycerida. Okey. Dan pembentukan triglycerida ni macam biasa sebelum ni cikgu sudah terangkan, dia mesti melalui proses kondensasi. Apa itu proses kondensasi? Kondensasi adalah proses yang melibatkan penyingkiran molekul air. Manakala hidrolisis adalah proses pemecahan yang melibatkan penambahan air. Okey? Okey. Lemak dan minyak ni adalah triglycerida. Okey. Triglycerida adalah ester. Apa itu ester? Okey. Bab-bab ester, alkohol ni akan belajar dalam kimia. Okey, sudah belajar kah? Okey, ester ini dia terhasil daripada tindak balas alkohol dengan asid organik. So, asid lemak ni asid organik lah. Glycerol ni adalah alkohol dengan 3 karbon. Nanti kamu akan belajar alkohol. Mungkin sudah belajar. Alkohol kan dia ada 2 karbon, 3 karbon, 4 karbon. So, glycerol, dia ada 3 karbon dengan 3 kumpulan hidroksil. Apa itu kumpulan hidroksil? Mesti tahu kan, belajar kimia mesti tahu apa itu kumpulan hidroksil. Kumpulan hidroksil itu adalah kumpulan berfungsi untuk alkohol. So, yang penting kamu kena ingat, lemak dan minyak ni dia terbentuk daripada satu molekul glycerol dengan 3 molekul asid lemak melalui proses kondensasi membentuk triglycerida dan 3 molekul air. Okey? Okey. Kemudian lemak dia terbahagi kepada 2, lemak tepu dan lemak tak tepu. Okey? Persamaan dulu kita tengok lemak tepu dengan lemak tak tepu. Yang pertama, kedua-duanya ada karbon, hidrogen dan oksigen. Okey, kemudian kedua-duanya mempunyai glycerol dan asid lemak. Lepas tu kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Kedua-duanya adalah molekul tidak berkutub. Tahu kan molekul berkutub? Contohnya air kan? Dia ada hujung yang separa negatif dan separa positif. Okay. So, lipid bukan molekul lipid ataupun lemak. Lemak dia bukan molekul yang berkutub ya, tidak berkutub. Okey. Perbezaan lemak tepu dengan lemak tak tepu. Lemak tepu yang pertama, asid lemak hanya mempunyai ikatan tunggal antara karbon. Okey, kita belajar kimia kan? Okey, setiap satu karbon, satu molekul, satu atom karbon dia akan bertindak balas. Karbon ni dia akan membentuk 4 ikatan dengan atom yang lain. Okey? Okey, itu karbon. Dia akan membentuk 4 ikatan dengan atom yang lain. So, kalau lemak tepu, semua karbon tu dia mempunyai ikatan tunggal sahaja. Maksudnya ada satu je garis tu. Okey, kemanakala lemak tak tepu,
mempunyai sekurang-kurangnya satu ikatan ganda dua. Sekurang-kurangnya mesti ada satu ikatan ganda dua ni, double bond ni antara karbon. Okey? Kamu lagi tahulah kan double bond ni apa maksud double bond, apa maksud single bond, molekul tepu tidak tepu tu. Okey. Yang kedua, kalau lemak tepu, dia tidak akan membentuk ikatan kimia dengan hidrogen kerana semua atom karbon tepu. Ikatan atom karbon tepu. Maksudnya semua ikatan atom karbon ni, setiap atom karbon dia sudah terikat kepada 4 atom yang lain. Itu lemak tepu. So, bila ada atom hidrogen tambahan, dia tidak akan membentuk ikatan dengan atom hidrogen tu. Sebab semuanya sudah mempunyai ikatan dengan atom yang lain. Okey, manakala lemak tak tepu, ada ikatan ganda dua kan. So, ikatan ganda dua tu, dia boleh menerima satu atau lebih atom hidrogen tambahan kerana atom karbon tidak tepu. Maksud macam ni kan. Ini, dia boleh membentuk ikatan. Double bond tu, dia boleh membentuk ikatan dengan atom yang lain. Okey, bagi contoh, ni. Okey, ini tadi di sini double bond, ini akan tinggal single bond. Okey. Jadi double bond ni dia boleh bertindak balas, boleh membentuk ikatan kimia dengan atom hidrogen. Okey, kalau lemak tepu dia dalam bentuk pepejal pada suhu bilik. Contohnya, ini contohnya mentega, butter kan. Okey, lemak tak tepu dia berbentuk cecair pada suhu bilik. Contohnya minyak jagung, minyak apa? Minyak kelapa sawit, minyak bunga matahari, minyak apa lagi? Minyak zaitun. Itu contoh lemak tak tepu. Okey, boleh ya? Okey. Seterusnya kita tengok lipid yang seterusnya iaitu lilin. Lilin terbentuk daripada satu molekul alkohol dan satu molekul asid. Lemak dia bersifat kalis air. Di mana kita boleh jumpa lilin ni? Okey, kita boleh jumpa lilin ni pada cuticle epidermis, daun, buah dan biji benih. Okey, apa tujuan lilin ataupun kutikel pada tumbuhan ni? Untuk mengurangkan kehilangan air. Salah satunya adalah untuk mengurangkan kehilangan air. Okey. Okey, lepas tu yang seterusnya adalah fosfolipid. Okey, fosfolipid ni dia terbentuk daripada satu molekul glycerol, dua molekul asid lemak dan satu kumpulan fosfat. Okey, komponen utama membran plasma. Fosfolipid adalah komponen utama membran plasma. Ni kita sudah belajar kan, mesti ingat kan. Okey, yang seterusnya adalah steroid. Steroid dia tidak ada asid lemak. Kalau triglycerida tadi, lemak dan minyak ada 3 molekul asid lemak, lilin 1 molekul asid lemak, fosfolipid 2 molekul asid lemak. Steroid tidak ada asid lemak. Okey, contoh steroid adalah kolesterol. Kolesterol macam cikgu sebut tadi ada 2 jenis, low density lipoprotein dengan high density lipoprotein. Lipoprotein ketumpatan rendah, lipoprotein ketumpatan tinggi. Yang ketumpatan tinggi ini baik untuk kesihatan, yang LDL ini tidak baik untuk kesihatan. Ketumpatan rendah tidak baik untuk kesihatan ya. Okey. Kemudian hormon. Okey, contoh steroid yang lain ialah hormon. Contohnya estrogen, progesteron dan testosteron. Okey, ni semua hormon yang akan kita tengok dalam bab pembiakan nanti ya. Okey. Steroid ni biasa dengar kan, biasanya atlet dia akan ambil steroid sintetik. Dia akan ambil hormon sintetik. Contohnya untuk pembinaan muscle. Tetapi pengambilan steroid sintetik ni dia ada side effect. Contohnya boleh menyebabkan stroke, tekanan darah tinggi. Tu antara side effectnya lah. So, pengambilan steroid sintetik ni dia tidak digalakkan lah. Okey, ini kepentingan lipid. Yang pertama, simpanan tenaga. Okey, ini semua tahu kan? Masa mendengar rendah kita ada belajar. Lipid boleh menghasilkan 2 kali ganda tenaga lebih tinggi berbanding dengan karbohidrat. Okey? Lepas tu, lipid adalah pelapis melindungi organ dalaman. Kalau kamu biasa, yang perempuan biasa kot bila kita belah ayam kan, ayam yang baru disembelih, bukan ayam yang di pasar tu tiada sudah organ dalamannya kan. Yang kita sembelih sendiri tu, okey, bila kita buka
kalau kamu tengok susunan organ-organ dalaman tu, dia mesti ada lemak di antara organ-organ dalaman tu. Okey, kemudian penebat sebagai penebat haba. Okey. Lemak yang tidak digunakan, dia akan disimpan di bawah epidermis kulit kita sebagai tisu adipos. Tisu adipos tu untuk apa? Untuk berfungsi sebagai penebat haba. Okey, ketebalan tisu adipos tu, dia bergantunglah kepada kegemukan kita lah kan. Kalau gemuk macam cikgu, tebal lah tu. Kalau kurus, nipis lah dia. Okey. Yang seterusnya lilin, kutikel yang menutupi epidermis daun. Lepas tu sebum. Sebum ni yang dirembeskan oleh kulit kita. Kulit kita biasanya muka lah, muka, kepala. Fungsinya sebum tu dia macam minyak. Fungsinya untuk mengekalkan kelembapan kulit kita supaya kulit kita tidak kering. Lepas tu untuk mengelakkan bakteria melekat pada kulit kita. Lepas tu supaya rambut kita tidak kering dan rapuh. Dia untuk melembabkan rambut kita. Okey, kemudian glycoprotein memastikan kestabilan membran plasma, masih ingat? Dan juga proses pengenalpastian sel. Ni kita sudah tengok kan? Okey, kemudian kolesterol. Kolesterol perlu untuk sintesis hormon steroid. Okey. Ini lemak di bawah kulit. So ini ialah tisu adipos. Okey. Ini ialah lemak pada yang melapi organ-organ dalaman. Okey. Ni berbezalah kan ketebalan lemak ni dengan orang yang ni. Okey. Ni tak sihat juga ni kan. Okey, seterusnya kita tengok asid nukleik. Okey. Asid nukleik tu, biasa dengar asid nukleik. Pernah jumpa ke asid nukleik? Asid nukleik adalah satu ataupun dua rantaian polimer yang terdiri daripada monomer nukleotida. So, benda pertama kena faham, asid nukleik ni monomernya ialah nukleotida. Okey? Monomernya adalah nukleotida. Okey? Apa itu nukleotida? Nanti kita tengok ya. Okey. Asid nukleik dia terdiri daripada unsur karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Macam pernah jumpa kan? Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, fosforus. Perasan tidak? Okey, dia sama macam protein kan? Sama macam protein. Sama macam protein. Okey. Kenapa dia sama macam protein? Nanti kamu fikir ya. Okey. Lepas tu asid nukleik ada dua jenis. Okey. Asid deoksiribonukleik acid, DNA, dan juga RNA, ribonukleik acid. Okey. DNA, RNA ni adalah singkatan yang standard yang semua orang faham, semua orang guna. So kalau tak boleh ingat namanya ni, bolehlah ingat DNA, RNA saja ya. Okey. Nukleotida, rajah ini menunjukkan satu molekul nukleotida. Okey. Satu molekul nukleotida dia terdiri daripada gula pentosa. Gula pentosa. Gula pentosa bentuknya ini biasa disuruh lukis dalam exam. Bila disuruh lukis gula pentosa ni mestilah dia berbentuk pentagon. Okay, mesti 5 sisi ya. Kemudian ada base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Okey. Maksudnya nukleotida adalah monomer asid nukleik. Nukleotida, setiap satu molekul nukleotida dia mesti ada tiga komponen ni. Gula pentosa, base bernitrogen dan kumpulan fosfat. Mesti ya. Okey, gula pentosa ada dua jenis, ribosa dengan deoksiribosa. Ribosa ni untuk RNA, deoksiribosa untuk DNA. Boleh? Okey, sekiranya kita disuruh lukis rajah nukleotida ni, molekul asas nukleotida ni, kedudukan yang pertama ini mesti bentuk 5 sisi,
pentagon lah kan, mesti 5 sisi. Kemudian kedudukan base bernitrogen dengan kumpulan fosfat tu dia tidak boleh bersebelahan. Dia mesti selang satu bucu. Bucu tahu kan bucu? Dia mesti selang satu bucu. Dia tidak boleh bersebelahan ya. Dan bila melukis, biasanya melukis ni 2 markah. Melukis tu 1 markah. Melabel pun 1 markah. Jadilah 2 markah. Okey. Kita tengok DNA, okey? DNA, deoksiribonukleik acid, dia terdiri daripada 2 rantai polinukleotida. Okey, tadi kita tengok tu 1 nukleotida kan? So bila dia kata rantai polinukleotida, maksudnya ada banyak-banyak nukleotida. Ada banyak nukleotida membentuk satu rantai. Kemudian kalau DNA tu dia ada 2 rantai polinukleotida. Okey, tengok sini. Sekejap ya. Ink color. Warna apa pula kan dari tadi tu? Okey, kuning. Okey. Ini. Tengok ni. Okey. Ini satu rantai. Okey. Itu rantai yang pertama. Kemudian rantai yang kedua. Ini. So, di sini ada 2 rantai. Nampak kan? So, di sini ada 2 rantai polinukleotida. Okey, yang berpintal, dia spiral kan? Spiral, berpintal, membentuk helix ganda 2. Okey, helix ganda 2. Molekul ni kita panggil dia helix ganda 2. Kenapa ganda 2? Sebab ada 2 rantai polinukleotida yang berpintal. That's why kita panggil dia helix ganda 2. Okey, boleh ya? Okey. Ini di zoom di sini, part ni di zoom jadilah macam ni. Okey, kalau kita tengok cikgu garis tengah ni. Okey. Sebelah kiri ni 1 rantai polinukleotida, sebelah kanan 1 rantai polinukleotida. Okey, dan kalau kamu tengok rantai polinukleotida ni dia terbentuk daripada banyak nukleotida. Ni cikgu bulat ni 1 molekul nukleotida. Ini pun 1 molekul nukleotida dan seterusnya lah. Okey, dan setiap molekul nukleotida tu kamu tengok ada gula pentosa, kumpulan fosfat dan base bernitrogen. Okey, boleh? Okey ya. Okey, kedua-dua rantai polinukleotida tu dia bersambung di antara base bernitrogen ni. Base bernitrogen kedua-dua rantai itu akan berpasangan. Dia akan membentuk ikatan hidrogen. Di tengah ni, ini ialah ikatan hidrogen. Ikatan di antara 2 base bernitrogen ini ialah ikatan hidrogen. Okey, dia akan berpasangan. Okey, sebelum tu ini ialah base bernitrogen untuk DNA. Ada 4 ya, ATGC. Adenina, A besar, thymina, guanina, G, cytosina, C. Sebab dia ikut English kan, jadi C. So, ATGC. Dan pasangan ini adalah tetap. Kalau A, dia mesti berpasangan dengan T. Tengok ni, kalau di sini A, di sini mesti T. Kalau di sini T, di sini mesti A. A mesti dengan T pasangannya dan C mesti dengan G. Mesti ya. So, kamu ingat ATGC. ATGC. Okey? A dengan T, G dengan C. Okey, boleh ya? Dan ikatan di antara base bernitrogen ini ialah ikatan hidrogen. Boleh ya? Faham kan? Okey. Seterusnya kita tengok RNA, ribonukleik acid. Okey, ribonukleik acid pula dia rantai tunggal polinukleotida. Rantai tunggal polinukleotida maksudnya dia ada satu jalur sahaja, satu rantai sahaja. Dia lebih pendek, okey? Lebih pendek daripada DNA dan ini ialah base bernitrogen untuk RNA. Kalau DNA tadi ATGC. Okey, kalau RNA jadi AUGC. Adenina, U for uracil, G guanina, C cytosina. So AUGC. Dia tukar T dengan U ya. Kalau DNA ATGC, kalau RNA AUGC. Boleh? ATGC, DNA, RNA, AUGC. Okey? Okey. Kemudian
RNA ni ada 3 jenis. Okey, RNA ada 3 jenis, iaitu RNA pengutus ataupun messenger RNA. Messenger RNA, M for messenger, ya. Messenger RNA. RNA ribosom ataupun rRNA, ribosomal RNA. Kemudian RNA pemindah, transfer RNA. Ni kena ingatlah ya. Messenger RNA, ribosomal RNA, transfer RNA. RNA pengutus, mRNA. Sebab singkatannya ni kan English, senang kot kalau kamu ingat English kan. Nah, terpulanglah mana-mana lah yang senang untuk kamu ya. Yang kamu rasa senang. Kalau BM tu senang, kamu ingatlah yang BM. RNA pengutus, mRNA, RNA ribosom, rRNA. RNA pemindah, transfer RNA, tRNA. Okey? Okey, semua RNA ini terlibat dalam proses sintesis protein. Sintesis protein ya. Sintesis protein. Proses untuk menghasilkan protein. Menghasilkan tu istilah yang paling tepatnya ialah sintesis. Okey, synthesize. Okey, sintesis protein. Contoh protein yang disintesis oleh badan kita adalah enzim dan juga hormon. Boleh? Okey, boleh ya? Okey, kita tengok kepentingan asid nukleik. Okey, sekejap ya. Kita tengok ini. Ini tadi kita sudah tengok kan. Ini ialah DNA, double helix kan, ganda 2. Okey, kalau RNA macam ni, dia rantai tunggal. Base bernitrogennya tu dia tidak terpasang, dia tidak berpasangan. Okey? Sebab RNA nanti ni dia akan berfungsi untuk menyalin kod DNA, kod genetik yang ada pada DNA. Tu kalau cikgu nak silap masa di matrik kot cikgu belajar proses penghasilan protein tu. Okey, kita tengok kepentingan asid nukleik. Yang pertama, pembawa maklumat pewarisan. Okey, DNA tu dia membawa maklumat pewarisan. Unit asas pewarisan ni kita panggil dia gen. Okey? Gen. Gen, G E. Tak jadi cikgu. E N, gen. Okey. Gen ya. Gen tu adalah unit asas pewarisan. Okey. Kemudian DNA dia mengkodkan genetik. Okey, dia membawa kod genetik. Okey, kod genetik tu urutan 3 base, akan menghasilkan satu asid amino. Sebagai contoh sini, AUG. Urutan 3 base kan, adenina, uracil, guanina. Dia akan menghasilkan satu asid amino. Okey? CGA akan menghasilkan satu asid amino. Dia mesti urutan 3 base tu. Dan urutan itu tetapkan. Kalau metionina mesti AUG. Okey? AUG ni biasanya permulaan untuk kod. Itu nanti kamu belajar. Tidak ada di dalam silibus kamu ya. Okey. Yang penting kamu tahu urutan 3 base tu dia akan menghasilkan satu asid amino. Ni kalau kamu perasan tadi cikgu ada tanya kan, kenapa unsur asid nukleik tu dia sama macam protein? Sebabnya apa sebabnya? Sebabnya kamu fikir apa sebabnya? Sebab nukleik asid ni kita tahu asid amino adalah monomer kepada protein. So asid amino tu dari mana? Asid amino itu terhasil daripada asid nukleik kan? Urutan 3 base nitrogen ni, 3 base pada asid nukleik akan menghasilkan asid amino. Okey, kemudian asid nukleik ni dia penting untuk sintesis polipeptida. Silap tu. Polipeptida. Maksudnya asid amino kan. Dan dia akan mengkodkan asid amino. Asid amino akan membentuk peptida, dipeptida, kemudian polipeptida. Okey? Okey, rajah ini dia bagi tahu kita macam mana protein tu dihasilkan ya, dikodkan daripada DNA. DNA kan dia ada base bernitrogen tadi kan. Kalau DNA ATGC kan. Okey. Kemudian secara ringkasnya
base bernitrogen tadi tu yang ada pada DNA akan ditranskrip, dia akan dibaca oleh mRNA. Kemudian mRNA ni akan baca kan. Okay, so mRNA ni lepas dia baca, apa yang ada pada kod yang pada mRNA ni akan ditranslate menjadi asid amino. Itu secara ringkasnya lah, banyak lagi lah prosesnya, ada melibatkan enzim-enzim, RNA polymerase semuanya tu. Okey, tu nanti baru kamu belajar. Yang penting sekarang kamu tahu kepentingan asid amino tu dia membawa maklumat genetik, dan DNA tu dia membawa kod genetik. Kod genetik, dan setiap satu asid amino tu dia dikodkan oleh 3 urutan base. Okey, dan asid nukleik ni penting untuk sintesis polipeptida. Maksudnya penting untuk sintesis protein lah. Kan protein tu terbentuk daripada asid amino, peptida, polipeptida, kemudian membentuk protein. Okey. Okey, yang ini ada diterangkan sedikit dalam buku teks tu. Di mana ini adalah DNA. DNA ni dia akan DNA akan berpintal. DNA ni dia akan berpintal dengan protein histone yang kita panggil sebagai protein histone. Untuk ini ialah protein histone. Dia akan berpintal dengan DNA untuk membentuk nukleosom. Ini adalah nukleosom. Kemudian nukleosom ni akan membentuk kromosom. Okey. Okey, ini ialah kromosom. Kromosom ini ada di mana? Kromosom ini ada di dalam nukleus. Okey, so benda yang kita cerita tadi pasal asid nukleik tu, asid nukleik itu berada di dalam nukleus. Okey, di mana dia di dalam nukleus tu? Dia dibawa oleh kromosom. Okey, pada DNA tu pula ada gen. Gen tu adalah unit asas pewarisan. Okey, tu nanti kita tengok dengan detailnya struktur kromosom ni bab 6. Okey. Okey, sekiranya ada apa-apa soalan boleh tanya ya. Okey, sekian, terima kasih.